Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. أما بعد. Tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi sekalian, sebentar tadi ada pengurusi menghubungi saya, bertanya, Ustaz, pau ke? Saya bukan pau, tuan-tuan. Cuma mungkin isteri pau cuma telah keluar rilis order daripada KKM negatif, tuan-tuan ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bimbang, tuan-tuan ya. Kalau saya bawa virus Wahabi, takut tak, tuan-tuan? Ustaz ni virus Wahabi ke pau? Kalau pau semua orang takut, tuan-tuan ya. Tapi kalau penceramah datang kemari bawa virus Wahabi, tuan-tuan tak takut pula. Pelik tu, tuan-tuan ya. Virus Wahabi lebih bahaya daripada virus corona, tuan-tuan ya. Kerana virus corona ini mendatangkan kita sakit yang bersifat zahir, tapi virus akidah ini akan membawa kesengsaraan yang kekal abadi di akhirat. Tapi begitulah, tuan-tuan ya. Manusia di akhir zaman ini lebih takut virus yang bersifat zahir ataupun yang menyerang pada anggota zahir, dan kurang takut dengan virus yang menyerang pada anggota batin, yang sehingga boleh merosakkan hayat al-abadiyah, al-hayah al-abadiyah, iaitu kehidupan yang abadi di akhirat. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemelut politik kita pun dah berakhir, dan kita juga bersyukur kerana Allah menaikkan seorang yang mungkin ramai menunggu-nunggu beliau akan naik di negara ini. Dan pada petang tadi saya melihat pernyataan daripada seorang pakar undang-undang daripada Universiti Malaysia Pahang, Dr. Wan siapa lupa saya, yang menyatakan bila ditanya berhubung tentang kemelut politik dan kemelut pandemik corona COVID-19 ini, beliau menyatakan selain daripada kita menjaga SOP,
saya minta supaya kepimpinan negara ini memberikan satu pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya fikir pertama kali saya dengar pengulas-pengulas COVID di negara ini yang bercakap minta kepimpinan yang akan datang ini supaya mengajak umat Islam yang ada di negara ini bergantung dan bertawakal benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekadar mempertuhankan SOP dan melupakan pergantungan yang sebenar, iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana penyakit yang turun ini daripada Allah, Allah yang menurunkan, Allah yang menarik. Tapi kita hanya bergantung dengan perkara-perkara ataupun amalan-amalan yang bersifat lahiriah dan tidak memberikan kesedaran benar-benar kepada umat Islam di negara ini agar mengatur satu program agar rakyat lebih bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mengajak rakyat untuk kembali kepada agama, mengajak rakyat memperbanyakkan tawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak rakyat supaya banyak berdoa di sepanjang masa. Patutnya pihak agama di negara ini mengatur program rakyat kalangan umat Islam agar mengadakan program-program yang dapat meredakan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ke atas muka bumi ini. Tapi kita nampak program yang seumpama ini tidak diberikan keutamaan. Keutamaan lebih kepada perkara-perkara yang bersifat lahiriah. Kerana sifat lahiriah itu satu ikhtiar, namun pergantungan yang utama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Patutnya pihak kerajaan mengarahkan pada masjid-masjid dan surau-surau di seluruh negara setiap malam baca Yasin, minta diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu sewaktu 13 Mei, perlindungan yang dilakukan oleh orang-orang kita baca Yasin tiap-tiap malam. Yasin 40 kali baca Yasin, untuk supaya kampung halaman dipagar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu virus, bukan virus, kita kata musuh yang berupa. Maka begitulah juga dengan musuh kuman yang Allah hantar ke muka bumi ini. Sepatutnya kita perbanyakkan amalan-amalan yang dapat melindungi kita daripada penyakit yang sedang Allah turunkan ini. Alhamdulillah, jadi kita sambung kuliah pada malam ini. Kalau tak silap saya, pada kuliah yang lepas kita sampai di mana tuan-tuan? Ada tanda tak? Ada tuan-tuan tanda? Muka surat berapa? Muka surat 10. Baik. Jadi pada kuliah yang lalu banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang perpecahan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada muka surat 9 didatangkan kalam daripada seorang yang dimasyhurkan sebagai Ba'alawi di dalam kitabnya Bughiyatul Mustarsyidin.
di mana terpecah 73 kelompok itu kepada kaum Syiah, kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah, kaum Najjariyah, kaum Jabariyah, kaum Musyabbihah, yang berjumlah sebanyak 72 aliran. Dan kalau dicampur dengan kaum Ahli Sunnah wal Jamaah maka berjumlah 73 aliran, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taftariq ummati ala 73 firqatan, akan berpecah umatku kepada 73 firqah. Fawahidatun fil jannah, satu di dalam syurga, wa thintani wa sab'una fil nar, dan 72 lagi adalah di dalam api neraka. Qila, ditanya kepada Nabi, man hum ya Rasulullah, siapakah yang selamat daripada api neraka itu ya Rasulullah? Siapakah mereka? Qal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Nabi menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kalau kita lihat pada hadis yang ke-8 yang telah kita baca pada kuliah yang sebelum ini. Di bawah sana ada pada buku surat 10 disebut kalau ditambah satu aliran lagi dengan faham kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka cukuplah menjadi 73 firqah, 73 kelompok, sebagai yang telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, adapun kaum Qadariyah termasuk golongan kaum Mu'tazilah, kaum Bahaiyah dan Ahmad Al-Qadian, Ahmadiyah Qadian masuk dalam golongan kaum Syiah. Kaum Ibnu Taimiyah masuk dalam golongan kaum Musyabbihah, dan kaum Wahabi termasuk dalam kaum yang melaksanakan faham Ibnu Taimiyah. Jadi ada lagi pecahan-pecahan daripada yang telah diletak di atas, iaitu kaum Qadariyah masuk ke dalam faham kaum Mu'tazilah. Bahaiyah ini dulu ada di Mesir, tuan-tuan, Bahai, ajaran Bahai. Dan ajaran Bahai ini adalah ajaran yang telah di-create oleh Barat, tuan-tuan, untuk memecah belahkan umat Islam di Mesir. Kerana Barat ini, tuan-tuan, untuk menjatuhkan satu-satu kerajaan, mereka mencipta satu-satu ajaran dan dijadikan orang Islam itu sendiri yang mengambil ajaran itu dan menjadikan umat Islam berpecah. Jadi ajaran Bahai menyebabkan umat Islam satu ketika dahulu di Mesir berpecah. Dan yang ketiga Ahmadiyah Qadian, ataupun juga dikenali sebagai Qadiyani. Qadiyani ini asal nama tempat, nama dia Qadian, tuan-tuan, di India, tuan-tuan. Golongan Ahmadiyah Qadian ini diasaskan oleh seorang India yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Jadi umat Islam di India pecah jadi dua kelompok. Satu daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan satu lagi yang beraliran Qadian. Dan juga di India
Terdapat juga faham-faham yang lain selain daripada ajaran Qadianiyah, di antaranya adalah ajaran Syiah. Syiah Ismailiyah. Kita dulu di Malaysia banyak orang-orang India yang berhijrah ke tanah air kita ni beraliran Syiah Ismailiyah. Dia orang ni menjual kain. Kalau di Selangor, tuan-tuan boleh tengok deretan kedai kain, orang panggil India Bombay. Mereka ni banyak beraliran Syiah Ismailiyah. Cuma mereka ini tuan-tuan tidak menyebarkan ajaran Syiah itu kepada orang Melayu. Mereka beramal sesama mereka. Adapun sekarang ini bila mana orang Melayu pergi belajar di KUM, balik ke tanah kita ini, berbeza dengan orang-orang India Bombay Syiah ini. Mereka menyebarkan di kalangan orang Melayu. Ini bezanya tuan-tuan ya. Jadi sekarang ni orang Melayu yang beraliran Syiah sudah menjadi ramai. Sudah ada beratus-ratus ribu orang. Jadi ini ajaran Ahmadiyah Qadian. Kalau di Malaysia, di Kampung Nakhoda, Selayang, Selangor. Di situ ada masjid orang Qadiani. Tapi saya dengar mereka tak semayang tuan-tuan ya. Mereka semayang dengan niat. Bila mereka nak semayang, dia niat je lah nanti. Sudah selesai dah aku semayang. Senang tuan-tuan ya. Jadi mereka ada masjid tapi tak ada semayang jemaah tuan-tuan. Ada azan. Bila masuk waktu ada azan. Tapi dalam masjid itu lengang tuan-tuan. Rupanya orang dengan azan dia niat. Yang sedang bekerja niat, yang sedang makan niat, yang sedang duduk di rumah niat. Semayang pakai niat. Makan nasi tak pakai niat pula tuan-tuan kan. 2 pinggan nasi biryani. Bedal tuan-tuan. Cuba makan nasi niat. Niat saja, ambil bau. Tak mau pula tuan-tuan makan nasi. Dia makan sungguh-sungguh. Bila semayang pakai niat. Baik. Kemudian ajaran Ahmadiyah Qadian ini termasuk dalam ajaran kaum Syiah. Dan juga kaum Bahai juga termasuk dalam ajaran kaum Syiah. Kemudian ada satu lagi kaum Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini pada kurun yang ke-7 Hijrah. Nanti tuan-tuan, kita akan masuk membaca khas tentang faham Ibnu Taimiyah. Banyak, saya rasa ada berpuluh muka surat. Kita akan membaca khas tentang faham Ibnu Taimiyah. Jadi sekarang ni kita hanya sekadar kenal namalah dulu tuan-tuan ya. Ibnu Taimiyah ini pada kurun yang ke-7 masuk ke-8 Hijrah. Ibnu Taimiyah ni orang Syria dan kuburnya di Syria. Tapi walaupun saya pernah duduk di Syria, tidak pernah datang menziarahi kubur Ibnu Taimiyah. Bahkan bukan saya, orang Syria pun tidak berani menziarahi kubur Ibnu Taimiyah. Kerana pemerintah di Syria ini sangat anti dengan faham Wahabi. Biasanya yang menziarahi kubur Ibnu Taimiyah orang Wahabi. Kerana orang Wahabi mengidolakan Ibnu Taimiyah. Jadi orang Wahabi di Syria pun takut ditangkap oleh pemerintah. Jadi kubur beliau kosong, tak ada orang datang menziarahi. Sedangkan kubur para ulama yang lain ramai tuan-tuan yang datang menziarahi makam itu dan menghadiahkan bacaan-bacaan Al-Quran dan sebagainya. Kesian Ibnu Taimiyah ni tak ada orang nak ziarah. Faham Ibnu Taimiyah ini adalah faham yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana beliau
dikenali pada zamannya itu sebagai seorang yang mujassimah, iaitu yang menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala. Pernah beliau berkhutbah di masjid di Syria dan menyatakan dalam khutbahnya Allah Subhanahu wa taala pada malam hari dia turun daripada atas ke bawah. Sebagaimana aku turun daripada atas mimbar, maka dia pun turun atas mimbar, tuan-tuan ya. Dia turun setapak, setangga, turun ke anak tangga sehinggalah ke bawah. Dia kata beginilah Allah Subhanahu wa taala turun pada malam hari. Jadi berkebetulan pada majlis beliau itu ada seorang faqih, iaitu seorang alim. Siapa lupa saya namanya. Ini diriwayatkan dalam kitab ulama besar di Syam. Lupa saya namanya. Maka beliau bangun dan menyatakan, engkau telah menjadi sesat kerana mengeluarkan kenyataan yang seumpama ini. Ini adalah ajaran mujassimah, iaitu menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ramai pun marah dan baling kasut, baling terompah, tuan-tuan ya. Sehingga beliau jatuh dan beliau ditangkap. Berkali-kali Ibnu Taimiyah ditangkap, di Mesir ditangkap dan dijel dan mengeluarkan kalam-kalam yang membawa kepada kufur, iaitu menjisimkan Allah turun daripada atas ke bawah dan menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu bersela di atas arasy. Dan salah seorang tokoh besar yang bernama Ibnu Battutah, di dalam kitabnya yang berjudul Rihlah Ibn Battutah, dalam kitab Rihlah Ibn Battutah menyatakan juga dalam kitab itu bahawa beliau melihat bagaimana Ibnu Taimiyah yang menyatakan kalam-kalam dalam ucapannya yang membawa kepada tajsim, iaitu menjisimkan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Rihlah Ibn Taimiyah ini telah diterjemahkan oleh Aikim ke dalam bahasa Malaysia. Tapi dijual dengan harga yang mahal kerana tebal, tuan-tuan ya. Tebal, lebih daripada RM100 kalau tak silap saya, tuan-tuan ya. Jadi di dalam kitab ini memang Ibnu Battutah yang berjalan daripada satu negara ke satu negara dan akhirnya sampai di bumi Syam. Beliau menyaksikan sendiri bagaimana Ibnu Taimiyah menyatakan kalam-kalam yang membawa kepada penjisiman zat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalam daripada Ibnu Battutah dalam kitab menyatakan, kalau tak silap saya kalamnya aqluhu akbar min ilmihi, kalau tak silap saya begitu, akalnya lebih besar daripada ilmunya. Dan beliau menyatakan lagi fi aqlihi syai', katanya, di dalam akalnya ada sedikit masalah, ataupun orang sekarang ni kata something wrong, tuan-tuan ya. Fi aqlihi syai'. Syekh Sirajuddin Abbas dalam kitab ini ada mengulas kalam Ibnu Battutah. Beliau menyatakan bahawasanya fi aqlihi syai' itu dengan makna di dalam akal Ibnu Taimiyah ni ada kegoncangan, ada goncang sehingga mengeluarkan kalam-kalam yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan juga saya melihat di dalam kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami berjudul Al-Fatawa Al-Hadithiyah,
Yang mana Ibnu Hajar ni imam besar dalam mazhab Syafi'i, tuan ya, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Al-Fatawa Al-Hadithiyah adalah kitab fatwa dalam mazhab Syafi'i. Beliau ada mengulas tentang Ibnu Taimiyah dalam kitab itu dengan mengatakan bahawasanya Ibnu Taimiyah ini adalah seorang ahli hadis yang telah sesat. Beliau menyatakan begitu. Beliau ini adalah seorang ahli hadis yang telah sesat. Saya pun hairan tengok orang-orang Wahabi ini mengidolakan Ibnu Taimiyah. Di Malaysia ni orang-orang Wahabi mengidolakan Ibnu Taimiyah. Mereka ini tidak ada amanah dalam ilmu. Sepatutnya lihatlah kalam ulama yang sangat banyak. Saya sendiri menghimpunkan kitab tidak kurang daripada 30 buah kitab daripada zaman ulama-ulama sezamannya, sehinggalah ulama-ulama yang bersifat contemporary pada hari ini yang menerangkan tentang kebatilan akidah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah. Bermula daripada kitab yang dikarang oleh Imam As-Subki. Imam As-Subki berada pada zaman beliau dan menulis sebuah kitab yang berjudul As-Sayfus Saqil. Kitab yang berjudul As-Sayfus Saqil. Di dalam kitab itu Imam As-Subki mengulas kalam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi. Beliau menyatakan dalam kitab itu bahawasanya Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi itu adalah anak murid Ibnu Taimiyah yang membawa al-aqidah al-batilah, iaitu aqidah yang batil. Terang dalam As-Sayfus Saqil itu tuan-tuan ya, kenyataan Imam As-Subki. Imam As-Subki imam besar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tuan-tuan berhati-hati tuan-tuan ya kepada pembawa virus Ibnu Taimiyah. Lebih bahaya daripada virus COVID-19 tuan-tuan ya. Sekarang ni banyak ustaz-ustaz bawa virus Ibnu Taimiyah. Hati-hati tuan-tuan. Ibnu Taimiyah membawa akidah yang batilah, yang batil, yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hatta ulama kita Syekh Abdullah Fahim menyatakan bahawasanya masuk aliran faham Khawarij di tanah Melaya ini, iaitu kitab yang dikarang oleh Ibnul Qayyim Al-Khariji. Digelarnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu dengan gelaran Ibnul Qayyim Al-Khariji. Al-Khariji dengan makna Ibnul Qayyim ini membawa ajaran Khawarij. Jadi tuan-tuan ya, faham Ibnul Qayyim adalah diambil daripada faham Ibnu Taimiyah. Jadi setengah ulama menggelar faham yang dibawa oleh mereka ini sebagai faham Khawarij. Faham Khawarij ini saya telah uraikan sedikit pada kuliah yang lalu. Namun kita nanti akan masuk dalam bab Khawarij. Ada lebih daripada, saya rasa berbelas-belas juga muka surat menguraikan siapa Al-Khawarij. InsyaAllah kalau tuan-tuan istiqamah mengikuti kuliah ini, tuan-tuan akan mengenal faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kemudian fahaman-fahaman yang bertentangan dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga kita mudah-mudahan adalah seperti seorang yang telah divaksin. Artinya kita ada imunisasi. Inilah sebenarnya vaksin yang boleh menyelamatkan kita di kehidupan yang abadi. Tapi orang tak ambil endah pun tuan-tuan ya. Vaksin yang seumpama ni, buktinya surau ni kosong tuan-tuan ya, tak ramai orang ni. Tapi kalau di sini ada vaksin, macam mana tuan-tuan? Setengah batu orang beratur tuan-tuan. Setengah batu orang beratur untuk dapat vaksin. Kita tak takut tuan-tuan ya dengan virus akidah ini. Tapi kalau virus corona ni takut sangat tuan-tuan kan. Macam orang bercakap, ni sesat ni, zikir-zikir lepas sembahyang bid'ah, wirid-wirid, doa, tahlil, sesat ni bid'ah. Apa kita kata orang ni tuan-tuan? Orang ini positif tuan-tuan. Positif
virus Wahabi, tuan-tuan. Tak takut pula kita, tuan-tuan, ya. Ini positif. Kalau dia mula mengatakan bid'ah sana, bid'ah sini, positif ni, tuan-tuan. Tuan-tuan harus menjarakkan diri, tuan-tuan. Sebagaimana tuan-tuan ada social distancing, virus corona, virus Wahabi, virus akidah, tuan-tuan kena lagi jauh. Kerana virus ini boleh menjangkit kepada kita. Ulama tokoh besar iaitu Syekh Yusuf Nabhani pada kurun yang ke-12 Hijrah, 14 Hijrah, menulis kitab yang berjudul Syawahidul Haq. Seorang alim min awliyaillah di Beirut. Tebal kitab itu dalam 400 muka surat. Beliau menyatakan kalau ada ahli bid'ah yang positif begini, hendaklah menjauhkan diri sejauh yang mungkin. Jangan ikut kuliahnya. Jangan dekat-dekat mendengar cakap-cakapnya atau cuba berkawan-kawan, bahaya. Beliau menyebut perkara itu dalam kitabnya Syawahidul Haq. Dan kitab Syawahidul Haq itu mengulas tentang tawassul yang dianggap syirik oleh Ibnu Taimiyah. Kitab itu tebal dekat 400 muka surat, tulisan yang halus dalam bahasa Arab, tuan-tuan, ya. Kalau pakai font yang besar, tuan-tuan, ya, saya rasa mau mencecah 5 ke 600 muka surat. Khusus menghuraikan kenyataan Ibnu Taimiyah yang menganggap tawassul amalan yang membawa kepada syirik. Ini, tuan-tuan, ya. Di tanah Mekah dulu orang banyak bertawassul, tuan-tuan, ya. Banyak bertawassul. Namun pada hari ini kalau bertawassul di tanah Mekah ditangkap, tuan-tuan, ya. Kerana dianggap sebagai melakukan syirik. Seperti pergi ke kubur bertawassul, maka dianggap sebagai syirik. Ini satu kitab saya dulu kitab ini saya ambil daripada Syekh Sayyid Yusuf Hashim Ar-Rifa'i di Kuwait, tuan-tuan, ya. Beliau ini salah seorang tokoh ulama di Kuwait yang berpegang kuat kepada faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak kitab-kitab beliau hadiah kepada saya. Di antaranya kitab ini, kitab yang berjudul Nasihah ila li ikhwanina Ulama'in Najd, iaitu nasihat kepada saudara-saudara kami daripada ulama-ulama Saudi. Dan ditakdim kitab ini oleh Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh. Jadi Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab ini sebagai takdim menyatakan teguran Syekh Sayyid Yusuf Sayyid Hashim Ar-Rifa'i ini sebagai teguran yang sangat baik. Kerana Sayyid Yusuf Hashim Ar-Rifa'i dalam kitab ini menegur kenapa ulama-ulama Wahabi di Saudi ini seakan-akan menghapuskan seluruh kesan-kesan peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sehingga kan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti menyatakan bahawa faham Wahabi di Mekah ini seakan-akan ikhla ni apa maknanya, tuan-tuan? Membasmi dan menghilangkan seluruh saki-baki apa juga yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in di tanah bumi Makkah dan juga Madinah. Dan di dalam kitab ini juga dinyatakan bagaimana bumi Madinah itu seakan-akan habis. Seluruh kesan-kesan sejarah peninggalan Nabi dan para sahabat itu habis semua. Ikhlaq dihabiskan. Di antaranya yang ditegur oleh Said Yusuf Hashim Ar-Rifa'i, iaitu bagaimana Haramud Dhiyafah, iaitu satu tempat Nabi SAW menyambut para tetamu, telah dijadikan sebagai mirhad. Mirhad ini apa? Tandas awam. Tempat Nabi, tuan-tuan, ya, bersama para sahabat dan para tetamu dijadikan mirhad.
iaitu tandas awam tuan-tuan. Jadi kata Syed Yusuf Hashim Ar-Rifai, ini fahaman yang totally sangat-sangat melampau tuan-tuan ya, sehingga kita tidak dapat lagi melihat kesan-kesan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Maulid Nabi alaihi salatu wassalam, tempat lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, dijadikan di dalam kitab ini nyatakan sebagai suqul bahaim. Suqul bahaim itu apa? Pasar binatang. Jadi kan pasar binatang. Sedangkan pada zaman Uthmaniyah, tempat lahir Nabi itu dijaga dengan baik. Orang datang berziarah. Tapi bila Wahabi naik di Mekah, dihancurkan, dijadikan suqul bahaim, tempat binatang-binatang berhimpun di situ dan menjadi najis binatang. Ini disebut oleh Syed Yusuf Hashim Ar-Rifai. Siapa Syed Yusuf ni tuan-tuan? Bekas Menteri Wakaf Negeri Kuwait. Kita kata Menteri Agama Kuwait lah tuan-tuan ya. Saya ada membaca kitab-kitab beliau, jadi saya pun berhubung dengan beliau, pergi ke Kuwait, jumpa dengan beliau dan duduk mengambil barakah beliau dan bertukar-tukar fikiran, dan beliau menghadiahkan kitab-kitab. Alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat daripada beliau. Jadi tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin hadirat kasih sekalian ya. Tengok lagi di bawah sana ya. Kaum Ibn Taymiyah masuk dalam kaum musyabbihah. Iaitu kaum Ibn Taymiyah ini masuk dalam faham musyabbihah. Musyabbihah ni apa tuan-tuan? Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Seperti dikatakan Tuhan turun daripada atas ke bawah. Ini adalah menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Allah tidak ada turun daripada atas ke bawah. Kerana Allah itu sifatnya adalah qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri dengan sendirinya. Wala fawqun wala tahtun, tidak ada atas dan tidak ada di bawah. Tidak ada di kanan dan tidak ada di kiri. Wala amamun wala khalfun, tidak ada di depan dan juga tidak ada di belakang. Ini kalam siapa tuan-tuan? Kalam Sultanul Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam. Sultanul Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam, orang Mesir tuan-tuan ya. Dimakamkan di Mesir. Pada tahun berapa saya pergi ke Mesir, jalan-jalan, kerana Mesir ni saya duduk dekat 9 tahun tuan-tuan ya. Jadi kalau saya balik ke Mesir macam balik kampung lah tuan-tuan. Maqam Sultan Ulama Izzuddin Ibn Abdissalam, bila saya ziarah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hancur tuan-tuan. Hancur. Saya tanya, ni siapa punya kerja hancurkan makam? Buat Wahabi. Dia letup dengan dinamit, habis hancur. Sebab mereka menganggap makam ini adalah berhala. Ini semua ajaran daripada Ibn Taymiyah yang menganggap ziarah kubur sebagai amalan yang haram lagi syirik. Jadi dia letupkan tuan-tuan ya. InsyaAllah kita bagi laluan azan.
la ilaha illallah tukhliful mi'ad. Sedikit lagi tuan-tuan dalam 5 ke 10 minit. Di antara kalam yang ditulis oleh Sayyid Yusuf Hashim Ar-Rifa'i dalam kitab ini, ini saya nak bacakan sedikit tuan-tuan. Beliau menyatakan bahawasanya mereka itu menghancurkan atharin Nabi alaihi salatu wassalam was sahabatil kiram fil Madinatil Munawwarah. Mereka menghancurkan kesan-kesan Nabi dan juga para sahabat yang mulia di Madinah Al-Munawwarah, khasah wal haramain asy-syarifain, dan juga dua tanah haram. Dan Sayyid Yusuf Hashim Ar-Rifa'i mengatakan hatta kada alla yabqa minha illa al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif wahdah, sehingga seakan-akan habis seluruhnya dan tidak ada berbaki melainkan Masjidun Nabawi Asy-Syarif. Habis semua, ikhlak, cuci, buang semua kesan-kesan Nabi, tak ada tuan-tuan. Dan menganggap orang-orang yang menziarahi tempat-tempat ini sebagai melakukan amalan yang membawa kepada syirik. Ini kenyataan daripada Sayyid Yusuf Hashim Ar-Rifa'i. Dan kemudian beliau satu lagi menyatakan, kata di sini, kamu memberi pertolongan kepada seorang yang bernama Nasir Albani, dan kamu juga menyebarkan penulisan kitab Nasir Al-Albani berjudul Ahkamul Janaiz wa Bid'a'iha, iaitu hukum janazah dan juga bid'ah-bid'ah. Di dalam kitab yang ditulis oleh Nasir Albani, alladhi talaba fihi jiharan, kitab itu menuntut dengan keras, dengan suara yang keras, bi ikhraj qabril Mustafa sallallahu alaihi wasallam min al-Masjid Asy-Syarif, agar supaya mengeluarkan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidun Nabawi. Tengok tuan-tuan, bukan takat seluruh kesan-kesan Nabi dan para sahabat dihancurkan dan dihapuskan, hatta mereka mempromosikan, memprovokasikan buku yang ditulis oleh Nasir Albani ini yang menuntut supaya kubur Nabi dikeluarkan daripada Masjidun Nabawi. Inilah ajaran faham Ibnu Taimiyah, tuan-tuan. Dan beliau menyatakan kaum Wahabi, cuba tengok lagi tak itu, kaum Wahabi termasuk kaum yang melaksanakan faham Ibnu Taimiyah. Jadi tuan-tuan, nanti insya-Allah kita baca faham Ibnu Taimiyah ni bagaimana. Kadang-kadang kita ni telah disalah fahamkan oleh ustaz-ustaz yang beraliran Wahabi, yang mengatakan bahawasanya Ibnu Taimiyah ni satu orang alim, satu orang yang hebat, sedangkan beliau itu membawa akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan yang beratnya tuan-tuan, membawa ajaran tashbih, iaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Ini secara ringkas tuan-tuan tentang apa yang ditulis oleh pengarang kitab ini. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan membaca dengan detail satu-satu ajaran ini. Kita akan baca faham Qadianiyah ini secara detail, faham Mu'tazilah secara detail, faham Syiah secara detail, faham Ibnu Taimiyah juga akan dibaca dengan secara detail insya-Allah taala. Dan pada kuliah yang akan datang kita akan masuk kepada bab i'tiqad, kepercayaan pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dalam beberapa muka surat tuan-tuan dalam 3-4 muka surat. Dan kemudian kita akan masuk kepada bab yang kelima, perselisihan faham yang timbul sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi saya rasa cukup setakat ini, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Maaf banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita akhiri baca surah Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.